Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu harapkan pada hari ini semua kita sihat walafiat hendaknya. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama meneruskan kehidupan ini dalam tempoh PKP yang telah dilanjutkan sehingga hari ini. Baik, anda bersama-sama dengan cikgu pada hari ini iaitu Cikgu Zulkifli bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Putera Kangan Perlis. Selepas sedikit tentang diri cikgu lah. Ya, Cikgu Zulkifli bin Ismail berasal dari Kelantan Darul Naim. Ya, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Cica Tinggi Pasir Mas Kelantan, orang kampung lah ni. Ya, mendapat pendidikan menengah di SM Tengku Panglima Raja Lemar Pasir Mas, memperoleh sijil perguruan di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur dan kemudian menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam program pensiswasahan guru, ya, pengkhususan bahasa Melayu. Mula bertugas di negeri Selangor Darul Ihsan iaitu di SRK Sultan Alam Shah I. Kemudian bertukar ke negeri Perlis dan bertugas di Sekolah Kebangsaan Hutan Haji. Dan selepas itu bertukar ke SK Putera Kangan Perlis sehingga sekarang. Alhamdulillah, murid-murid, pada hari ini cikgu akan membincangkan satu topik yang amat penting untuk kita semua, ya, sebagai calon UPSR pada tahun ini, iaitu tentang teknik jawab bahasa Melayu pemahaman, iaitu kertas 011, ya. Bahasa Melayu pemahaman 011, ini kod mata pelajarannya, ya. Okey, baik. Bagaimana kalau kita tengok bentuk dan format soalan bahasa Melayu pemahaman? Okey. Untuk bahasa Melayu pemahaman, jenis soalan yang baru diperkenalkan iaitu format baru pada tahun 2016, iaitu terbahagi kepada dua bahagian. Ya. Bahagian yang pertama iaitu objektif. Yang kedua subjektif, yang mana calon-calon sudah mengetahui, ya. Objektif ini mempunyai pilihan, ya, pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Manakala bagi subjektif pula, calon-calon dikehendaki menulis jawapan, ya, jawapan yang betul, yang tepat, yang dikehendaki oleh soalan tertentu. Baik, sekarang cikgu akan membincangkan tentang teknik-teknik bagaimana untuk menjawab kertas BM 011 iaitu pemahaman. Cikgu dah jelaskan bahawa bahagian A iaitu pilihan jawapan yang telah disediakan iaitu aneka pilihan A, B, C dan D. Terdapat sebanyak 20 soalan dan dengan sendirinya ini menunjukkan bahawa ada di situ 20 markah, ya. 20 soalan, 20 markah. Yang mana satu soalan, satu markah, ya. Okey, yang ni semua dah sedia maklum. Saya ingat pengenalan format baru ini telah dibuat pada tahun 2015, ya. Kita mula untuk format baru peperiksaan UPSR adalah pada tahun 2016. Okey. Baik, yang pertama, teknik yang perlu, ya, dilakukan oleh murid-murid sekalian adalah membaca soalan.
sudah semestinya hendak menjawab soalan, kena baca soalan lah kan. Okey, itu sudah mestinya. Baik, kalau boleh, calon atau murid-murid membacanya sebanyak 2 kali. Kenapa kita perlu membaca selamanya 2 kali? Mungkin bacaan kali pertama kita tidak dapat memahami, tidak dapat menggaris atau kita tidak fahamlah soalan tersebut. Baik. Yang kedua, gariskan kata kunci. Yang mana kata kunci ini telah juga diperjelaskan oleh oleh Cikgu Syahidah ya, dalam sesi yang pertama hari itu, yang mana kita perlu menggarisi ya, garis kata kunci untuk memahami ya, untuk memahami kehendak soalan berkenaan. Okey. Menggariskan kata kunci tadi cikgu dah kata bahawa untuk kita faham kehendak soalan. Baik, yang nombor di situ minta maaf silap nombor 2. Baik, nombor 3, nombor 4 ya, teliti gambar. Teliti gambar ini maksudnya dalam soalan yang format baru telah disediakan ya soalan. Jadi di sini calon-calon murid-murid perlu teliti. Apa maksud teliti? Ya, maksudnya kita perlu melihat gambar yang diberikan dengan teliti. Kerana apa? Ya? Kerana gambar ini disediakan dalam soalan adalah untuk membantu ya, murid-murid mencari jawapan atau mendapatkan jawapan yang tepat. Okey, seterusnya. Ketepatan kata dalam ayat amat penting. Ya? Okey, ini sudah semestinya. Kalau dilihat akhir-akhir ini soalan UPSR ya, untuk kertas pemahaman ni amat sukar ya. Ya, amat sukar dan kebanyakan calon ya tidak dapat menjawab dengan tepat. Jadi ketepatan kata dalam ayat amat penting. Ini perlu diberi penekanan ya, ketepatan. Sebab jawapan yang diberikan, ya, jawapan yang disediakan adalah jawapan-jawapan yang mengganggu ya, calon-calon untuk mencari pilihan jawapan yang tepat. Okey, seterusnya. Baik. Baca ke semua jawapan, iaitu A, B, C dan juga D. Baik, kenapa cikgu beritahu begini? Ya, terdapat bukan saja di Perlis, malahan di seluruh Malaysia pun sama masalah ini. Ya, calon-calon kita membaca jawapan tapi tidak habis. Ya, tak habis, tak kesemuanya dibaca. Contohnya, cikgu bagi contohlah. Ya, dia baca soalan nombor 5, dia baca jawapan A, dia baca jawapan B dan dia terus memilih. Ya, dia terus memilih tanpa membaca jawapan C dan juga D. Okey, ini perlu diberi perhatian. Okey, sebab ini adalah teknik ya menjawab soalan. Baik. Yang seterusnya ialah langkah yang ke-6, yang ke-7 lah, ya. Baik, buat penilaian. Ini maksudnya calon-calon mesti menilai. Menilai setiap jawapan yang disediakan. Okey, ya. Kita membaca soalan, kita baca jawapan A, kita menilai. B, kita menilai. Jawapan C, kita menilai jawapan. Kemudian yang akhir jawapan D dan kita menilai. Ya, proses ini biasanya kita akan lakukannya sebanyak 4 kali sebab terdapat 4 jawapan yang telah disediakan. Okey. Seterusnya, ya, selepas itu barulah kita boleh memilih jawapan. Ya, memilih jawapan yang kita nak jawablah. Okey, sudah semestinya jawapan itu mestilah jawapan yang tepat. Bukan yang betul ya. Sebab
dia gangguan yang terdekat itu adalah betul dan yang tepat itu adalah pilihan jawapan yang dikehendaki. Baik. Murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya okey, 3 perkara penting untuk menjawab soalan kertas 1 ataupun pemahaman ni. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Okey. Yang ni kebijaksanaan ni kebiasaannya memang dah ada dalam diri setiap pelajar. Tetapi kebijaksanaan ini berbeza-bezalah. Dia mengikut usaha yang kita lakukan. Ya. Okey, di mana kita nak dapatkan ilmu ni? Kita nak dapatkan ilmu daripada guru-guru kita. Ya, guru-guru, adik-beradik kita, ayah, ibu dan sesiapa saja ataupun di mana saja tempat yang kita pergi, kita boleh dapatkan ilmu. Baik. Seterusnya, yang kedua, kemunasabahan atau logiknya sesuatu jawapan itu. Baik. Tentang logik ini, maknanya setiap orang dalam minda dia, dalam pemikiran dia, mesti dah ada. Ya, logiknya. Logiknya. Okey. Seterusnya ialah teknikalnya. Dari segi teknikal pembinaan soalan. Ya, dari segi teknikal pembinaan soalan, kita perlu ketahui bahawa 2 pilihan salah. Ya, 2 pilihan jawapan yang diberikan adalah salah. 1 pilihan betul dan 1 pilihan adalah tepat. Jadi yang tepat itu akan kita pilih sebagai jawapan. Baik. Masalah logik ini kebanyakan, ya, bukan di negeri Perlis saja, di seluruh Malaysia juga berlaku murid-murid yang tidak berfikir dengan logik. Ya, semasa tak kira menjawab soalan, bertindak, melakukan sesuatu ataupun apa saja. Baik, tentang logik ni, kalau pada masa PKP ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dulu kalau sebelum ni ada peribahasa, ya. Peribahasa. Kalau dulu logiknya dia kata kerasumbang, ya. Jangan jadi kerasumbang, tapi dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ni kita kena jadi kerasumbang, ya. Ya, iaitu tak boleh mendekati orang lain, bersendirian, duduk di rumah, kekal di rumah, ya, untuk mencegah wabak COVID-19 ini. Okey, seterusnya. Okey, ada 3 bentuk soalan yang akan disoal kepada calon-calon UPSR. Yang pertama, aneka pilihan, iaitu soalan pilihan yang ada A, B, C dan D. Okey, kemudian aneka pilihan kompleks. Yang ketiga, aneka pilihan petikan. Okey. Format ini telah diperkenalkan sejak 2016. Jadi cikgu dah yakinlah sebab beberapa tahun dah kita telah menjawab soalan yang berbentuk seperti yang cikgu jelaskan ini. Aneka pilihan kompleks dan aneka pilihan petikan. Okey, seterusnya. Kita tengok, ya, soalan contoh yang cikgu sediakan ni, iaitu objektif aneka pilihan. Okey, murid-murid boleh bersedia kalau boleh menjawab, ya. Baik, soalan yang pertama ni, bumbung kereta itu, garis 40, akibat ditimpa oleh sebiji buah kelapa. Okey, dalam ayat ni kita tengok pilihan jawapan yang diberikan. Ya, kita tengok pilihan jawapan yang diberikan iaitu A, kecut, B, ranap, C, hancur, D, kemik. Okey, dalam situasi ini seperti yang cikgu jelaskan tadi,
Soalan ni kalau kita tengok, kita hanya memerlukan logik, ya, logik untuk menjawab, ya. Bukannya kata ilmu tinggi sangat baru boleh jawab, ya. Tidak. Bagi calon-calon yang menduduki UPSR, tengok logiknya, ya, kita tengok satu persatu. Kecut, jawapan A ni kecut. Logik tak jawapan ni? Tengok dalam situasi ayat ni, bumbung kereta itu akibat ditimpa oleh sebiji buah kelapa. Sebiji buah kelapa, calon-calon, murid-murid sekalian, besar mana? Okey, kita jika dibandingkan dengan sebuah kereta. Okey, dari segi logiknya, adakah bumbung kereta itu boleh kecut? Ya? Okey. Kemudian, adakah ranap? Pilihan kita B. Adakah ranap? Mungkinkah sebiji buah kelapa bila jatuh ke atas bumbung kereta, ranap terus? Okey. Kemudian juga, logik juga boleh gunakan. C. Hancur. Bumbung kereta itu hancur terus. Hancur terus. Okey, adakah itu logik? Kita perlu tanya minda semasa kita menjawab soalan. Ya? Okey. Baik. Dalam soalan ini, ada ilmu sedikit yang kita timba daripada guru-guru, daripada mana-mana saja. Yang kita ada, yang kita belajar, yang kita pernah baca. Jadi kita boleh menjawab. Tak kiralah calon ini berada dalam golongan cemerlang, sederhana ataupun golongan yang lemah. Tak ada masalah. Ya? Anda boleh menjawab dengan betul sekiranya menggunakan teknik yang betul. Baik, dalam soalan ini calon-calon UPSR, murid-murid sekalian, apa jawapan yang tepat? Ya? Okey, sudah semestinya jawapannya adalah ya, kemek. Ya? Okey, kecut ini kita kata tidak logik, hancur juga tidak logik, begitu juga. Ini jawapan B, ranap ini adalah gangguannya. Gangguan, ya. Cikgu dah bagi tahu tadi bahawa dua pilihan jawapan A dengan C ni yang tidak logik ini adalah dua pilihan yang salah tu. Ya, dua pilihan yang salah itu. Baik. Kemudian yang ranap ini adalah gangguan kepada jawapan yang tepat, iaitu kemek. Okey. Seterusnya. Baik, calon-calon boleh cuba ya menjawab soalan yang kedua ini. Okey, para penumpang berasa kerana feri yang mereka naiki dipukul ombak kencang manakala laut pula bergelora. Okey, baik. Dah jawab? Okey, cuba jawab. Baik, kita tengok pilihan jawapan A, ya. Resah. Jawapan B, rimas. Jawapan C, gerun. Jawapan D, curiga. Baik, sekarang buat pilihan anda, tandakan jawapan yang tepat. Bukan yang betul, ya, yang tepat. Baik. Okey. Dah dapat jawapan? Siapa jawab betul? Jawapannya adalah para penumpang berasa resah atau gerun. Rimas atau juga curiga. Baik. Tengok di sini yang tidak logik adalah resah. Okey. Okey, jawapannya yang A ini adalah resah. Adakah ini logik? Adakah curiga ini logik? Adakah rimas ini logik? Baik. Yang pertama sekali, yang paling tidak logik ialah curiga. Kan? Curiga tak logik langsung. Jadi ini bukan pilihan. Kemudian, rimas. Rimas adalah tidak logik. Jadi ini B dan juga D adalah pilihan yang salah tadi. Yang tidak boleh digunakan sebagai jawapan. Jadi yang tinggal adalah A dan juga C. Baik. Resah. Resah ini betul, ya, tetapi dia bukan jawapan yang tepat.
Dalam keadaan situasi ayat ni, calon-calon perlu faham, perlu memahami kata kuncinya. Ya, dalam keadaan ini, maknanya bahaya. Ombak kencang manakala laut pula bergelora. Ini maksudnya melibatkan nyawa. Jadi, sudah semestinya penumpang ini berasa gerun. Ya, gerun ini maksudnya takut. Okey, bukan resah. Resah ini, kalau kita nak bagikan contoh, contohnya, kalau anak-anak lewat balik, ibu rasa resah. Ya, resah. Susah hati tapi dia tidak melibatkan bahaya. Boleh faham? Okey, siapa betul tadi? Jawapannya gerun, tahniah kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Emak sedang, garis 40, raga di atas kepala. Okey, apa yang tepat di sini? Ya. Okey, tengok jawapan A, menjinjing, memikul, C, menjunjung, D, membimbing. Jadi, sekarang ni soalan yang ketiga, apa jawapan yang tepat? Okey, yang tepat, kita tengok dalam situasi ini di atas kepala, ya, menjunjung raga. Jadi itu jawapan dia, menjunjung raga. Okey, baik. Murid-murid, siapa yang dapat betul, tahniah. Siapa yang salah, maknanya buat pembetulan, buat muhasabah diri, kena belajar lagi. Baik, seterusnya, soalan yang keempat. Wanita itu tampak lebih anggun apabila mengenakan kebaya moden, potongan, potongan apa? Sengit, potongan serong, potongan sendeng, potongan songsang. Okey, fashion pakaian. Kita tak kata buat elok-elok baju tu, potongan dia, baju kebaya dari kiri ke kanan. Kanannya rendah, kirinya tinggi. Orang tak kata sengit, ya. Kita tak panggil sengit. Okey, itu adalah serong. Potongan serong. Itu fashion. Ya, kalau sengit, kita tengok apa lagi yang jenis sengit. Cikgu parkir kereta di tepi, di bahu jalan. Dia sengit. Itu sengit. Ya. Kemudian, kalau kita tengok sendeng. Sendeng ni apa? Macam mana? Kamu belajar matematik, segitiga tu, kan ada garis sendeng. Papan lungsok. Itu contoh dia. Itu sendeng lah. Kemudian songsang ini maksudnya terbalik. Ya, terbalik ataupun sesat. Songsang, ajaran songsang. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kelima. Ali mengakak itu hendak menyalakan ubat nyamuk. Menyalakan apa dia? Ubat nyamuk. Garis 40 tu. Penjodoh bilangan. Okey. Adakah jawapannya A? Adakah B? Adakah C? Adakah D? Okey. Dalam konteks ini, ubat nyamuk tu kan berlingkar. Ya. Okey. Jadi, sudah semestinya jawapannya adalah selingkar ubat nyamuk. Baik. Seterusnya, soalan yang keenam, ya. Soalan yang keenam. Azrina sedang, garis 40, kain batik untuk memenuhi tempahan yang semakin meningkat. Baik. Di sini, kalau kita tengok, kain batik, kita buat macam mana kain batik? Ya? Pernah tengok rencana? Pernah tengok apa rancangan khas tentang bagaimana membuat kain batik? Okey, dipanggil apa? Caranya tu. Baik. Adakah ia menenun? Adakah jawapannya mengecap? Adakah mengecop? Atau menyulam? Okey. Baik, murid-murid boleh menjawab. Cuba tengok jawapannya. Cuba jawab dahulu. Sekejap lagi cikgu bagi tahu jawapan. Siapa yang betul? Okey, cikgu rasa dah jawab. Baik. Azrina sedang menenun. Ya. Betul atau tidak? Tenun biasanya menenun ini kain songket. Okey, semasa menjawab juga kita perlu menulis di tepi jawapan ni apa penggunaan, apa kegunaannya. Ni untuk apa? Mengecap untuk apa? Okey.
Menenun kain songket, mengecap. Mengecap apa? Mengecap kain batik. Okey, mengecop stamp, surat dan sebagainya. Kalau tengok di pejabat pos, itu aktivitinya dilakukan adalah mengecop, cop stamp, ya, dan sebagainya. Baik, kemudian D ialah menyulam. Menyulam ni macam mana? Pernah tengok jahitan sulam, ya? Tudung kakak, mak kamu yang jahitan yang keluar bunga tu timbul, itu ialah sulam, ya, sulaman, menyulam. Okey. Baik, ada murid tanya cikgu, dia tanya tanam pokok padi tu menyulam juga. Betul, sulam, ya, menyulam. Okey. Baik, tetapi itu ikut daerah lah, ikut negeri. Baik, seterusnya. Soalan yang ketujuh. Okay, Encik Muhaimin masih terikat dengan perjanjian syarikat tempat dia bekerja sekarang ini. Pilih perkataan sinonim bagi terikat. Okey, terikat dalam konteks ayat ini maknanya apa yang boleh digantikan. Sinonim ini adalah seerti. Ya. Okey, kita tengok A terhad, B terbatas, C terkawal dan D tertakluk. Okey. Sekarang kita tengok jawapan yang mana tepat. Ya. Terhad. Adakah terhad? Terhad sekarang ini. Syarikat tempat dia bekerja sekarang ini masih terikat, iaitu terhad. Adakah ia terbatas? Adakah terkawal? Okey, dalam konteks ayat ini ialah jawapan yang tepat adalah tertakluk. Dia masih, cuba kita tengok. Encik Muhaimin masih tertakluk dengan perjanjian. Terikat, tertakluk. Okey, baik. Itu jawapan yang tepat ialah D. Baik, seterusnya. Pemuda, soalan nombor 8 ini. Pemuda yang tidak siuman itu menjerit-jerit di tepi jalan seolah-olah dia sedang mengawal pergerakan lalu lintas itu. Okey. Pilih perkataan sinonim bagi tidak siuman. Maaf cikgu. Pilih perkataan antonim bagi tidak siuman. Okey, tidak siuman lawannya apa? Itu berlawan, ya, kena berhati-hati untuk menjawab soalan sinonim dan antonim. Ya, dia kata bagi tidak siuman. Perkataan antonim bagi tidak siuman. Tidak siuman itu maksud dia gila, kan? Tidak waras. Jadi lawannya adalah B. Ya, tidak siuman, waras. Lawannya. Okey, seterusnya. Baik, kita akan beralih kepada pilihan kompleks. Kompleks, ya. Kompleks ini apa dia? Sebenarnya pilihan kompleks ni apa dia? Okey. Ini adalah contoh soalan-soalan pilihan kompleks, ya. Soalan ada pilihan 1, 2, 3 dan 4. Itu maksudnya pilihan kompleks, ya. Okey, gunakan teknik KIV, iaitu buang jawapan yang ada pilihan salah. Okey, ini kita perlu beri perhatian kerana soalan bentuk ini adalah soalannya aras sukar. Okey, kebanyakan calon UPSR kumpulan yang cemerlang biasanya dia tidak dapat menjawab soalan ini dengan betul. Oleh sebab itu calon-calon ini tidak mendapat A, ya. Kalau kita lihat tahun lepas terdapat banyak calon yang cemerlang, ya. Dia tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat, dengan betul. Jadi dia akan mengganggu apa? Mengganggu dia untuk mendapat 6A, ya. Okey, 5A dan 1B adalah bahasa Melayu pemahaman. Kerana calon yang kumpulan cemerlang ini tidak dapat menjawab soalan yang aras tinggi ini, ya, dengan tepat. Baik. Untuk pilihan soalan yang ada pilihan kompleks ini, gunakan teknik KIV, iaitu buang jawapan yang ada pilihan salah. Okey.
Biasanya kita untuk mencari jawapan yang tepat, tetapi teknik ini kita mencari yang salah terlebih dahulu. Ya, untuk kita buangkan jawapan yang salah. Baik. Kita akan tengok. Ini caranya. Cari ayat kata yang salah dan bubuh tanda. Letakkan tanda ya, murid-murid. Letakkan tanda salah iaitu, kalau kita tengok dalam ayat ni, okey. Kita nampak dengan jelas perkara-perkara yang salah, ayat yang salah atau apa sebagainya, kita nampak dengan jelas dalam ayat tersebut bahawa soalan ini telah meletakkan perkataan yang salah. Ya. Jadi kita dapat mengetahuinya. Okey, tengok. Dalam ayat yang ketiga, pekerja-pekerja di kilang itu sedang giat menganyam kain batik. Okey. Sekarang cuba kita fokus kepada perkataan menganyam. Boleh tak menganyam kain batik? Boleh tak, murid-murid sekalian? Tak boleh kan? Okey, kita tak menganyam kain batik. Jadi, pilihan 3 ini adalah pilihan yang pertama yang kita nak buang atau salahkannya. Salahkan pilihan 3 ini. Okey. Baik. Buang pilihan yang ada pilihan salah iaitu B dan C. Baik, sekarang 3 yang kita dah buang tadi. Okey, 3 yang kita dah buang tadi. Cuba tengok di sini. Okey, 3 adalah pilihan yang salah iaitu pada pilihan B kita ada 3, pilihan ini adalah salah. Kemudian kita tengok C juga ada pilihan 3. Sebab perkataan menganyam kain batik itu adalah penggunaan yang salah. Jadi kita buang, letakkan tanda pangkah pada pilihan 3. Dan di sini juga kita letakkan pangkah. Ya, tanda salah. Ini maksudnya akan membantu kita ya, untuk mengesan, mencari jawapan yang tepat. Okey. Dalam teknik yang cikgu dah jelaskan tadi, ya, pilihan 3 tadi, ini dia. Buang pilihan yang ada pilihan salah iaitu 3, B dan C. Kemudian yang ketiga, lihat pilihan yang masih tinggal iaitu A dan D. Baik, sekarang yang pilihan yang masih tinggal adalah A dan D. Okey, ini A. Okey. Ini A, ini D. Ini yang masih tinggal iaitu jawapan A kita ada pilihan 1 dan 4. Okey, pilihan D kita ada 2 dan 4. Secara automatiknya bahawa pilihan 4 itu dari jauh lagi Rohaya sudah tersenyum kerana dia berjaya mendapat 5A. Jadi automatik pilihan 4 adalah pilihan yang betul. Okey, sekarang kita dah jumpa satu yang salah, satu yang betul. Okey. Baik. Kita tengok seterusnya. Nah, yang ni yang cikgu jelaskan tadi. Secara teknikalnya, pilihan 4 adalah betul dan tandakan betul. Nilai semula. Okey, yang kelima ni, kita kena tengok semula. Di sini, pilihan yang masih tinggal adalah A dan D. Okay, A dan D. Maknanya kita tengok sekali lagi. Di sini. Ya. Dalam jawapan D, kita ada 2 dan 1. Yang masih tinggal tadi ialah 1 dan 2. Sebab 3 salah, 4 betul. Baik, pilihan 1. Kita tengok ayat ni. Ahmad terpaksa menghela basikal itu kerana tayarnya bocor. Baik, sekarang kita pasti atau tidak, kita faham atau tidak, kita tahu atau tidak apa maksud menghela. Sebab sekarang ni pilihan yang tinggal lagi adalah 1 dan 2. Apa maksud menghela? Kalau kita belum pasti, kita tengok ayat yang kedua terlebih dahulu. Ya, 12 murid-murid. Okey, di sini berlaku kesalahan ya, berlaku kesalahan kerana 12 adalah bilangan ya, kata bilangan yang menunjukkan banyak. Dan di sini dia gandakan murid-murid sedang berkemah di puncak bukit itu. Jadi berlaku kesalahan kerana
jamak dan jamak dalam satu ayat, iaitu banyak dan banyak tak boleh dalam satu ayat. Okey, kalau nak betul kat ayat ni 12 orang murid saja. Kita akan buang ni murid-murid. Kita tak ganda dah sebab dia dah menunjukkan bilangan yang banyak. Okey, sekarang apabila kita dapat dua adalah pilihan yang salah. Jadi kita tengok pilihan yang tinggal tadi A dan D. Sekarang dua adalah salah. Jadi B, C dan D bukan jawapan kita. Ya, bukan pilihan jawapan yang tepat. Jadi yang akan kita pilih adalah pilihan 1. Ini dia, Ahmad terpaksa menghela basikal itu kerana tayarnya bocor. Dan juga pilihan 4. Dari jauh lagi Ruhaya sudah tersenyum kerana dia telah mendapat 5A. Jadi di sini kita dah dapat jawapan yang tepat, iaitu 1 dan 4. Okey. Saya ingat murid-murid juga dapat ya, dan sudah dijelaskan sebelum ini oleh guru-guru tentang teknik yang kita gunakan ini. Tetapi ini sebagai uji kaji lah dalam perintah PKP ini, kita mengulang kaji semula. Ulang kaji ya. Okey, jadi pilihan yang tepat adalah A, 1 dan 4. Baik, ini soalan seterusnya. Yang cikgu dah bagi tahu tadi, aneka pilihan kompleks, ya, ini contoh yang kedua lah. Okey. Tengok pada pilihan 1. Ya, dia kata pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Okey, pilihan 1, dia menyelam sampai asal sungai untuk mencari tiram. Pilihan yang kedua, ini dia nak pastikan penggunaan perkataan asal ni betul atau tidak, tepat atau tidak. Baik, pilihan yang kedua, dia berjaya dalam pelajaran asal usahanya. Pilihan yang ketiga, kami tidak tahu dari mana asal budak itu. Pilihan yang keempat, bentuk asal masjid itu tetap dikekalkan. Okey, itu 4 pilihan ayat penggunaan kata bergaris. Adakah ia digunakan dengan tepat dalam konteks ayat tersebut? Baik, kita tengok pilihan yang memang salah, ya, yang memang salah dengan menggunakan teknik tadi. Kita akan buang pilihan berapa, anak didik sekalian, ya. Kita akan buang pilihan yang salah itu. Baik, pilihan berapa anak-anak sekalian yang memang salah dan tak boleh digunakan sebagai jawapan, ya. Okey, cuba kita tengok ayat yang pertama, ya. Dia menyelam sampai asal sungai, asal sungai. Betul tak? Okey, kalau ayat ini salah, maknanya pilihan pertama. Baik, pilihan 1 kita akan buang yang ada pilihan 1. Okey, iaitu A dan juga C. Sebenarnya dia bukan asal, ya. Apa dia sepatutnya? Dia menyelam sampai dasar sungai. Okey, jadi jelas 1 adalah salah. Baik, di sini kita dah buang pilihan A dan juga C. Baik, sekarang yang tinggal adalah pilihan B dan juga pilihan D. Okey, kita tengok pada pilihan B 2, 3. Pada pilihan D adalah 3 dan 4. Baik, sekarang ni dah salah. Pilihan 2, dia berjaya dalam pelajaran asal usahanya. Adakah ini betul, murid-murid? Adakah ini betul? Dia berjaya dalam pelajaran asal usahanya. Okey. Dapat tak murid-murid tentukan ini betul atau salah? Okey, ya, salah. Sebab apa sepatutnya? Dia berjaya dalam pelajaran hasil usahanya, bukan asal, ya. Okey, jadi 2 adalah salah dan di sini cuba kita tengok jawapan. 1 kita dah buang, A ni. Pilihan 1 pada C juga kita dah buang, bukan jawapan. Kemudian 2 juga kita buang, ya. Jadi A, B dan C bukan jawapannya. Jadi jawapan yang tepat, pilihan yang ketiga, kami tidak tahu dari mana asal budak itu. Ini jelas, ya.
Kemudian ayat yang keempat, bentuk asal masjid itu tetap dikekalkan. Jadi pilihannya adalah 3 dan 4. Okey, cikgu harap untuk soalan-soalan yang begini, murid-murid boleh menjawab dengan betul. InsyaAllah kita akan memperoleh A dalam bahasa Melayu pemahaman. Ya. Baik, kita beralih kepada bentuk yang seterusnya, iaitu aneka pilihan petikan. Yang ini biasa saja. Murid-murid sekalian, biasa saja. Kita menjawab soalan ni bukan di tahun 6 saja. Kita jawab soalan sejak dari tahun 1 lagi cikgu suruh menjawab soalan. Ya. Ini bentuknya macam ni je. Ya, bentuknya dan mungkin petikan, aras-aras untuk petikan ni disukarkan untuk sesuai dengan tahap kamulah. Okey. Baik. Soalan ni contoh ya. Siapakah yang bersama-sama Puteri Lipo ke Melaka? Ini petikan pendek saja. Biasanya sejak akhir-akhir ini, lembaga peperiksaan juga menyediakan petikan-petikan yang pendek sahaja supaya murid-murid berpeluang. Ya, murid-murid yang lemah, murid-murid yang kelas di hujung, kelas D dan sebagainya boleh menjawab. Ya, sebab ini kita panggil soalannya aras rendah. Boleh dijawab oleh semua murid. Okey. Kalau kita baca petikan ni, kita dah nampak dengan jelas. Ya, nampak jawapannya. Okey, apa murid-murid jawapannya? Okey. Ya, pengiring-pengiringnya. Nampak dengan jelas. Baca sekali lalu pun dah kita tahu jawapannya. Okey, ini aras yang mudah. Jadi, murid-murid jangan risau, kelas belakang, kelas hujung, kelas yang akhir juga dapat menjawab soalan ini. Ya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian B, iaitu ini dia. Bahagian B soalannya 21 hingga 25. Untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bilangan soalannya sama ya. Sama. Bahagian B terdiri daripada soalan 21, 22, 23, 24 hingga 25. Ada 5 soalan. Okey. Tetapi bahagian B ini okey, dia terdiri daripada objektif pelbagai bentuk. Ya, antara item, jenis item yang disoal. Antara jenis soalan, ya, item tu soalan lah. Antara jenis soalan, item betul atau salah, ya atau tidak. Jadi calon-calon dikendaki menulis betul, salah, ya atau tidak dan sebagainya. Yang kedua, item padanan. Ya. Perkara ni telah kita belajar. Ya, sejak dari tahun 1, cikgu suruh suaikan, padankan. Itulah bentuk dia. Baik, yang seterusnya, item isi tempat kosong. Ya. Item ini juga telah kita pelajari sejak tahun 1 lagi. Baik, seterusnya item lengkapkan ayat. Seterusnya, item bulatkan lorek garisi jawapan. Ya. Garisi jawapan dan lain-lain lagi bentuk soalan subjektif. Ya. Maknanya kita kena tulis. Nak tak nak murid-murid, calon-calon yang menduduki UPSR kena tulis jawapan. Ya. Baik, seterusnya. Bahagian B, ya. Teknik untuk menjawabnya. Yang pertama, baca soalan. Kedua, garis kata kunci yang terdapat dalam soalan tersebut. Yang ketiga, fahami kehendak soalan. Yang keempat, lihat pemberatan markah. Yang kelima, tulis jawapan mengikut bentuk yang dikehendaki. Yang keenam, ada jawapan terus dan ada jawapan lengkap. Okey. Baik, semak dan pastikan tiada kesalahan tata bahasa yang berlaku dalam semasa kita menjawab. Ini penting ya. Semak dan pastikan tiada kesalahan tata bahasa. Okey, untuk pengetahuan semua, dalam UPSR untuk kertas pemahaman ini, jika ada berlaku
kesalahan seperti salah ejaan. Salah eja. Kita menulis jawapan ini ringkas beberapa perkataan, suaikan dan sebagainya. Jika berlaku kesalahan seperti salah ejaan dan sebagainya, ia menjejaskan, amat menjejaskan markah yang akan diperoleh oleh calon. Contohnya, jika soalan itu satu markah, calon menulis jawapan pun satu perkataan, tetapi ejaannya salah. Jadi di situ calon rugi. Dia tak dapat langsung, kosong terus jawapannya. Okey. Jadi kejap lagi kita akan lihat. Ini contoh, ya, pelbagai bentuk. Maknanya calon perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan. Ya. Yang telah disediakan. Seperti yang kamu lihat di sini, dia dah sediakan jawapannya. Ada 2, 4, 6, 8 jawapan. Dan dalam teknik tadi, cikgu kata tengok pemberatan markah. Di sini ada 4 dan apabila kita tengok, jawapan yang perlu diisi adalah 4 tempat kosong. Ya. Jadi, jawapan yang disediakan adalah separuh daripada jumlah jawapan yang perlu kita isi di tempat kosong. Dia bagi 8 jawapan, dia suruh kita isikan tempat kosong tu adalah ada 4 ya, tempat kosong. Baik, kita tengok sama-sama. Ini contoh. Ya. Okey, soalan yang sama ya. Baik, kita baca petikan ini sekejap. Semua murid dikendaki supaya melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Satu daripada aktiviti co-curriculum yang mesti disertai ialah sukan dan permainan. Terdapat pelbagai jenis sukan. Okey, kita tengok. Yang tepat ialah yang boleh dipilih oleh murid. Antaranya, mereka boleh memilih sama ada hendak menyertai sukan hoki, bola sepak, bola jaring, okey, jawapan ni, atau badminton. Okey, aktiviti co-curriculum penting kerana dapat membantu perkembangan mental dan, okey, jawapan di sini ialah dan sasiah murid-murid. Okey, boleh faham? Itu contoh yang cikgu berikan. Okey, terdapat 4 tempat kosong dan biasanya dia akan bagi 4 markah. Ya? 4 markah untuk soalan yang berformat atau bentuk seperti ini. Isi tempat kosong. Okey, seterusnya. Baik, ini bentuknya garisi kata penguat yang terdapat dalam ayat di bawah. Okey, murid-murid sekalian, cuba tengok dalam ayat pertama, ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima, ada tak kata penguat? Okey, jadi caranya kita perlu garisi. Garis bermakna garis mesti tepat di bawah perkataan itu sahaja. Okay, kalau dia nak kata penguat, ini kata kunci dia, kata penguat, kita mesti garis hanya di bawah perkataan tersebut. Okey, apa jadi jika, contohlah, okey, ini jawapan yang cikgu sediakan, siapa yang kena, siapa yang betul, ada yang boleh jawab dengan betul tadi, tahniah. Baik, harga makanan yang jual di restoran itu mahal, betul. Ini kata penguat. Jadi kita gariskan jawapan tu betul-betul di bawah perkataan tersebut. Dan ingat, ya, ingat, cikgu pesan sekali lagi, perlu menggunakan pembaris. Ya, perlu guna pembaris untuk menggarisi perkataan jawapan tersebut. Okey, apa jadi? Cikgu nak bagi contoh. Apa jadi jika dia garis, murid ni dia garis perkataan tapi dia terkena ni AL ni, mahal perkataan yang ni terkena AL. Maknanya dia dah garis perkataan yang salah bersama-sama dengan jawapannya. Jadi dia akan menjejaskan markah calon. Maknanya untuk kalau dia garis dari sini,
dia akan salah. Okey. Soalan yang kedua. Contohnya, kalau dia garis terlebih terkena juga KA di sini, kaki tu. Sakit, benar. Jadi perkataan kata penguatnya benar, tapi dia terlebih. Dia akan salah lah. Baik, jadi kita garis di bawah perkataan jawapan itu elok-elok. Ataupun sepadan, sama panjang garisnya dengan perkataan tersebut. Baik, soalan yang ketiga, badannya agak. Di sini kata penguat, agak susut. Okey, nombor 4, murid yang baru berpindah ke sekolah itu bijak amat. Okey. Amat itu adalah kata penguat. Baik, seterusnya. Nombor 5, indah nian. Ini penguat. Kata penguat belakang. Indah nian, cantik nian. Baik, seterusnya. Jika calon menjawab begini, nombor 1, nombor 2, 3, 4 dan 5, semuanya ditanda betul. Maknanya calon tersebut, anda kalau menjawab begini akan mendapat 5 markah. Penuhlah. Maksudnya, kita tak tinggal 1 pun markah di situ. Baik. Itu amat baik. Seterusnya, format soalan yang disediakan begini rupanya. Okey, kena baca arahannya. Tandakan right atau betul pada penjodoh bilangan yang betul berdasarkan ayat di bawah. Okey. Tandakan right, dia tak kata pangkah. Dia tak sebut tanda salah pun di sini. Cuma tandakan right. Jadi jawapannya, murid-murid sekalian, perlu menanda betul di tempat jawapan yang dikehendaki sahaja. Dan 2 lagi tempat atau jawapan itu biarkan sahaja. Jangan letakkan tanda salah. Sebab tidak diarahkan oleh soalan tersebut. Jadi, kita menjawab soalan yang begini mesti wajib mengikut arahan dalam soalan berkenaan. Tandakan right atau betul bagi penjodoh bilangan yang betul berdasarkan ayat di bawah. Baik, kita tengok di sini. Semasa berada di JT Kuala Kedah, kita dapat melihat beberapa pulau kecil yang cantik dan mempesonakan. Jadi clue jawapan, kata kunci di sini ialah dapat melihat beberapa pulau kecil. Pulau kecil, beberapa tempat kosong pulau kecil. Jadi kata kuncinya ialah dapat lihat, dapat melihat. Bila dapat melihat, adakah boleh kita menggunakan gugus? Biasanya kalau gugus ni dalam keadaan yang jauh dan tidak begitu jelas, jadi kita letakkan penjodoh bilangan gugus supaya boleh menggambarkan keadaan tersebut. Tapi kita tak dapat melihat. Apabila clue jawapannya diberikan, dapat melihat beberapa, dalam konteks ini dah dapat lihat. Mesti kita letakkan jawapan yang tepat adalah buah. Beberapa buah pulau kecil yang cantik dan mempesonakan. Jadi dalam konteks ayat ini ada juga kekeliruan akan berlaku. Tetapi dalam soalan ini dah dinyatakan dengan jelas. Dapat melihat beberapa. Pulau kecil yang cantik dan mempesonakan. Jadi, kita letakkan tanda betul hanya pada kotak, kotak jawapan yang tepat tersebut. Kita letakkan tanda betul di sini sahaja. Jadi, ini gugus dan tompok kita biarkan. Jangan letakkan tanda salah. Kebanyakan yang berlaku kecuaian dalam kalangan calon, dia letakkan sama. Tanda pangkah. Tidak diarahkan. Baca arahan dengan teliti dan pastikan anda membuat apa yang disuruh. Dia tak suruh letakkan tanda pangkah. Baik, soalan yang kedua, Pak Cik Hamidun
menggunakan ini penjodoh bilangan juga. Ya. Jala untuk menangkap udang galah di sungai itu. Okey, apa jawapannya? Yang ini juga kerap disoal, ya, tetapi masih terdapat banyak calon atau ramai calon yang tidak mengetahui penjodoh bilangan untuk jala. Ya. Okey, ada yang letak lembar. Ada yang letak keping jala. Ya. Kalau di SJK pun sama. Memanglah mereka lagilah tak faham kan. Tetapi di SK ni kita tengok masih ramai yang tidak memahami penjodoh bilangan atau tidak mengetahui. Ya. Okey. Jadi caranya kena selalu membaca buku, membuat rujukan dan belajarlah. Ya. Okey, seterusnya. Baik, ini soalan yang contoh yang kita keluarkan dalam peperiksaan bulan Mac yang lalu. Okey. Tengok ni. Yang ni juga telah dijawab oleh calon-calon di Negeri Perlis, tapi mungkin ada yang tidak dapat menjawab dengan betul dan tidak memperoleh 5 markah penuh. Jadi di sini kena hati-hati, ya, kalau tidak kita akan melakukan kesalahan semasa menulis jawapan di tempat kosong. Okey. Baik. Seterusnya adalah jawapan gariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat di bawah. Ya. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Guru besar menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Okey, gariskan kata nama, kata kerja yang terdapat dalam ayat di bawah. Menyampaikan. Okey, kita garis perkataan menyampaikan dan juga mendarat. Okey. Hadirin dan penonton sekalian, murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, saya kira masa amat cemburu kepada saya untuk meneruskan slot ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Stay at home, duduk di rumah, habuskan COVID-19. Thank you for frontliner, Perlis mengaji. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.